A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wan Muhammad Afif bin Wan Muhammad Azam dalam kelas online pengajian darjah 4 bagi Sekolah Agama dan Kafah Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Hari ini saya akan berkongsi ilmu dengan anda mata pelajaran akhlak tahun 4. Saya menggunakan buku ini. Dan tajuk yang kita akan pelajari ialah adab-adab berjalan. Muka surat 12, 13, 14 dan 15. Okey. Apakah maksud berjalan? Berjalan ialah pergerakan fizikal dari suatu tempat ke tempat yang lain, sama ada di darat, di laut dan di udara. Maksudnya ialah anda duduk di satu tempat, contohnya anda mendiami di Subang Perdana, anda bergerak ke tempat yang lain sama ada melalui darat, laut ataupun udara. Contoh, anda bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya anda pulang ke kampung halaman. Ada 3 cara pergerakan, iaitu bergerak melalui darat, bergerak melalui laut dan bergerak melalui udara. Contoh bergerak melalui darat. Kamu menaiki kereta, van, bas dan sebagainya. Kamu bergerak, contohnya kamu tinggal di Subang Perdana dan anda bergerak ke contohnya kampung anda di Perlis, Kangar Perlis. Anda bergerak ke Kangar Perlis dengan menaiki kereta ataupun van ataupun bas. Itu maksud bergerak ke destinasi melalui darat. Contoh pergerakan melalui laut. Laut, anda dari Perlis ingin bercuti ke contohnya Pulau Langkawi. Anda pergi ke terminal feri Kuala Perlis dan anda menaiki feri untuk bergerak ke Pulau Langkawi. Dengan menaiki feri untuk pergi ke Pulau Langkawi hanya dengan jalan air sajalah, tiada jalan darat. Maaf, di Perlis ada jalan laut dan udara sahaja, tiada jalan darat. Mesti melalui 2 jalan tu sahaja. Okey, daripada Subang Perdana pergi ke Kangar Perlis menaiki kereta sebab jalan darat. Daripada Kangar Perlis ke Pulau Langkawi mesti melalui jalan laut dengan menaiki feri. Dan setelah anda bercuti di Pulau Langkawi, anda ingin sambung percutian anda ke Sabah, anda mesti melalui jalan udara dengan menaiki kapal terbang, jet, helikopter dan sebagainya. Tapi biasanya kita akan pergi ke Sabah dengan menaiki kapal terbang.
Okey, saya akan bacakan adab-adab ketika berjalan. Yang pertama, meminta izin daripada ibu bapa apabila hendak keluar rumah. Tujuannya supaya mak ayah kita tahu ke mana kita pergi, dengan siapa kita berjalan-jalan, dan kalau apa-apa perkara yang tidak diingini terjadi pada kita, mak ayah kita sedia maklum. Mereka bertanggungjawab ke atas kita. Yang kedua, menutup aurat dengan sempurna. Okey, seperti biasa aurat lelaki ialah dari pusat hingga ke lutut, paras pusat hingga ke lutut. Tapi untuk lebih sopan, pakailah baju, pakailah seluar panjang. Dan untuk perempuan, seperti biasa aurat perempuan ialah seluruh bahagian badan kecuali muka dan dua pergelangan tangan dan dua tapak tangan. Sekiranya kita mendedahkan aurat, kita akan mendapat dosa dan kita akan buka ruang fitnah kepada orang lain untuk memperkosa kita, mengapa-apakan kita. Yang ketiga, memakai kasut. Memakai kasut supaya kelihatan lebih kemas. Yang keempat, niat dan berjalan dengan tujuan yang baik. Tujuan yang baik bermaksud anda mahu belajar tentang sesuatu perkara. Contohnya sejarah di Langkawi tentang Mahsuri. Niat berjalan dengan tujuan yang baik. Bukanlah tujuan yang buruk seperti anda bercuti kerana nak pergi main judi, nak mencuri dan sebagainya. Sekiranya tujuan perjalanan pun dah tak baik, maka tak ada manfaat apa-apa yang kita perolehi daripada percutian tersebut. Yang kelima, berdoa kepada Allah. Berdoalah supaya Allah menjaga keselamatan kita daripada rumah sepanjang perjalanan sehingga ke destinasi, dan daripada destinasi untuk pulang ke rumah, sepanjang perjalanan untuk pulang ke rumah, dan sehingga kita tiba semula di tempat kediaman kita sendiri. Seterusnya, memulakan dengan langkah kanan. Pergi ke tempat yang baik dengan memulakan langkah kanan. Sebelum kita bergerak, kita keluar pada rumah, kita keluar dengan kaki kiri sebab rumah merupakan tempat yang mulia untuk kita diami. Dan apabila bergerak ke ataupun masuk ke tempat percutian yang baik, kita langkah dengan kaki kanan. Yang ketujuh, berhati-hati semasa berjalan dan mengikut peraturan. Apabila kita berjalan di jalan raya, ini khusus untuk pemandu kenderaan, dan anda juga boleh ingatkan ibu bapa anda ikut peraturan jalan raya. Contohnya di lebuh raya, kelajuan yang dibenarkan adalah 110 km sejam sahaja. Maka kita hendaklah memandu kenderaan dengan kelajuan 110 km sejam sahaja, tak boleh lebih. Kerajaan menetapkan peraturan sedemikian ada maslahat untuk kita, contohnya supaya kita tidak melibatkan diri dalam kemalangan. Yang seterusnya, menjaga pandangan daripada melihat perkara maksiat. Bila kita berjalan tu, janganlah lihat perkara maksiat. Bagi lelaki, janganlah memandang kepada wanita yang tak menutup aurat, wanita seksi dan sebagainya. Tundukkan pandangan. Begitu juga dengan wanita, jagalah pandangan daripada melihat aurat lelaki. Seterusnya, memberi salam ketika bertemu sesama Islam. Seperti yang biasa kita amalkan, jumpa orang, bagilah salam. Bagi salam kepada Muslim, orang Islam. Dan yang terakhir, memberi laluan kepada orang yang lebih tua.
Contohnya apabila kita menggunakan lift, kita utamakan golongan tua kerana mereka tak mampu untuk bergerak secara aktif seperti orang muda. Okey, doa ketika memulakan perjalanan. Ini berdasarkan surah Az-Zukhruf ayat 13 dan 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, Maha suci Tuhan yang memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedang kami sebelum ini tidak terdaya menguasainya, dan sesungguhnya kepada Tuhan kami akan kami kembali. Ini adalah doa yang dibaca ketika memulakan perjalanan, dan biasanya ustaz ataupun ustazah akan menyuruh anda membaca doa ini apabila tamat sesi persekolahan. Sebelum kamu pulang ke rumah, ustaz akan menyuruh anda membaca doa ini. Baik, yang seterusnya, fadilat mengamalkan adab ketika berjalan. Yang pertama, selamat dalam perjalanan. Contohnya, kita memandu kenderaan mengikut kelajuan yang dibenarkan, maka kita akan selamat daripada terlibat dalam kemalangan jalan raya, di samping kita benar-benar memerhatikan keadaan di jalan raya. Yang kedua, disukai rakan dan kenalan. Yang ketiga, dihormati oleh orang lain. Dan yang keempat, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala daripada bahaya. Yang kelima, maruah diri terjaga. Dan yang keenam, mendapat pahala. Yang kedua, disukai rakan dan kenalan. Apabila kita bergerak dengan kumpulan kawan kita, bila kita mengamalkan adab perjalanan seperti syarat-syarat yang dipersetujui bersama, maka ia memudahkan kita untuk bergerak tanpa ada konflik atau masalah. Yang ketiga, dihormati oleh orang lain. Contohnya kita pergi ke hotel, kita berbudi bahasa dengan pekerja hotel, maka pekerja hotel akan hormat pada kita. Yang keempat, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala daripada bahaya. Kita berdoa kepada Allah minta keselamatan, insya-Allah Allah akan menjaga kita daripada segala bahaya. Yang kelima, maruah diri terjaga. Maruah diri terjaga apabila kita menutup aurat dengan sempurna, menjaga batas-batas pergaulan, tidak melibatkan diri dengan aktiviti atau pekerjaan yang tidak sihat. Contohnya, kita jauhkan diri daripada judi, minum arak dan sebagainya. Dan yang terakhir, mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita meminta pertolongan daripada Allah, kita mengikut peraturan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan, mendapat pahala kerana kita ikut sunnah Nabi. Nabi juga berdoa agar dipermudahkan perjalanan. Contohnya, Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi berdoa pada Allah supaya Allah selamatkan perjalanan. Inilah sebahagian adab ketika kita berjalan, ataupun bahasa Arab dipanggil musafir. Musafir ialah orang yang berjalan. Sekian, wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.